Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di Quba. Quba ialah tempat yang pertama sebelum masuk ke Madinah, disinggah oleh Nabi SAW. Perjalanan yang penuh dengan berkat. Di sinilah fadilat Quba ini disebut dalam hadis, man tawadda'a fi baitihi thumma shalla rak'atayn fi masjid Quba falahu ajru umrah. Barang siapa yang berwuduk di rumah tempat tinggalnya di Madinah, kemudian bersembahyang 2 rakaat di masjid Quba, baginya pahala 1 umrah. Disebut dalam hadis, disuruh kita berwuduk di rumah tempat kita singgah, bukan berwuduk di Masjid Quba. Ada orang dia nak ambil mudah, dia pergi ambil wuduk di nulah, senang kata dia. Tak apa, bukan salah. Tetapi perjalanan kita ke Quba itu adalah perjalanan kebajikan. Perjalanan dalam keadaan berwuduk, kena wuduk daripada rumah. Itu yang sebaik-baiknya. Perjalanan yang penuh dengan berkat dan tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan ujian, bukan sahaja menjadi buruan musuh, tetapi keadaan padang pasir yang panas, berbukit bukau dan berbatu pejal itu semuanya menjadi bebanan musafir yang jauh itu. Tetapi Allah memberi kekuatan dengan berlakunya mukjizat demi mukjizat bagi menyatakan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersamanya di mana sahaja ia pergi, dan itulah juga yang menjadi keimanan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perjalanan ke Madinah itu sangat jauh di padang pasir yang panas berbatu, Allah Ta'ala menolong nabinya dan sahabatnya yang mengiringi dengan pertolongan yang luar biasa. Berlakunya mukjizat, perkara yang luar biasa. Di antaranya Suraqah bin Malik dipegang bumi kudanya bila menerkam ke arah Nabi SAW. Di antaranya ialah susu yang keluar daripada kambing yang kurus, yang tidak ada susu, dan beberapa mukjizat yang lain. Semua mukjizat ini untuk memberi semangat dan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia rasul yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepenatan musafir selesai dengan tibanya Rasulullah SAW di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 selepas nubuah, selepas dilantik menjadi rasul, dan tahun pertama hijrah ketika usia baginda 53 tahun, dan sudah 13 tahun menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada masa itu dalam umur 50-an, tenaganya masih kuat. Penduduk Madinah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Menurut riwayat Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair ialah di kalangan ulama tabi'in. Dia tak sempat dengan Nabi SAW. Anak pada Zubair bin Awam, salah seorang fuqahaul Madinah, ulama besar di Madinah, Urwah bin Az-Zubair menceritakan dia dapat riwayat daripada ayah dia, daripada mak saudara dia, dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Setelah mereka mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar dari Mekah, tiap-tiap hari mereka berkumpul di Harrah menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di situ dari pagi sehingga terasa kepanasan waktu zuhur. Barulah mereka meninggalkan tempat itu. Kebetulan pula Rasulullah SAW tiba pada ketika mereka tidak ada di tempat itu,
di mana seorang Yahudi yang berada di kawasan tanah tinggi yang menjadi tempat kediamannya, terpandang sayu jauh Rasulullah SAW dan rombongannya. Dia terfikir barangkali inilah agaknya orang yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Dan dengan tidak berlengah lagi dia terus melaung, "Wahai orang Arab, itu dia orang yang kamu tunggu telah tiba." Orang-orang Islam bersegera mengambil senjata masing-masing untuk menyambut ketibaan Rasulullah SAW. Yang nampak dulu orang Yahudi, bukan orang Islam. Yahudi yang menjadi penduduk Madinah, dia tak masuk Islam. Rumah di atas bukit. Ketika para sahabat balik setelah lama puas tunggu, di masa itulah Nabi tiba di Madinah dan Yahudi terus memberitahu, orang yang kamu tunggu sudah mari. Mereka mengambil senjata masing-masing. Itu adalah ada orang Arab. Bila keluar bawa senjata. Mereka bertakbir gembira kerana dapat bertemu dan melihat wajahnya. Di situ Rasulullah SAW duduk mendiamkan diri. Abu Bakar sahaja yang bangun mengalu-alukan orang-orang yang datang. Sehingga ada di kalangan orang yang belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW menyangka Abu Bakar itulah Rasulullah yang mereka tunggu-tunggu. Taklah sangka, tak kenal Nabi. Sehinggalah Rasulullah SAW terkena panas pancaran matahari. Abu Bakar memayungkannya dengan kain selendangnya. Ketika itu barulah mereka sedar bahawa mereka tersalah anggap. Ada kalangan mereka yang belum pernah melihat Nabi SAW. Rasulullah SAW tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Kalsum bin Handam. Kalsum bin Handam, orang lelaki nama Kalsum bin Handam, dan bertemu orang ramai di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Dan Rasulullah SAW lebih suka berada di rumah Sa'ad ketika kerana dia tidak mempunyai isteri dan menjadi tempat kumpulan orang-orang berkumpulnya orang-orang muhajirin yang tidak beristeri. Manakala Abu Bakar pula tinggal di rumah Khabib bin Isaf. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tiba di Quba setelah menyampaikan barang amanat yang disimpankan kepada Rasulullah SAW di Mekah kepada tuannya masing-masing. Sayyidina Ali tiba kemudian. Rasulullah SAW tinggal di Quba selama 6 hari. Selama 4 hari. 4 hari duduk di Quba, iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Di Quba baginda meletakkan asas sebuah masjid dan bersembahyang di dalamnya, iaitu masjid yang pertama yang diasaskan di atas dasar taqwa, Masjidul Usa ala Taqwa. Pada hari Jumaat beliau berangkat ke Madinah diiringi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disertai juga oleh anggota keluarganya dari Bani Najjar. Di sana ada keluarga Nabi yang tinggal di Madinah, Bani Najjar. Mereka datang untuk mengiringi Rasulullah SAW dengan bersenjatakan pedang. Apabila sampai di kampung Bani Salim bin Auf, mereka bersembahyang Jumaat. Jumlah mereka kesemuanya 100 orang. Jumlah mereka semuanya 100 orang. Ada riwayat kata 40 orang. Itu riwayat. Jadi mazhab Syafi'i mengambil dalil sembahyang Jumaat kena ada 40 orang. Mazhab Syafi'i. Kerana kebetulannya ada 40 orang. Kalau ada 100 orang, 200 orang, nak kata 200 orang. Di mana jumlah bilangan ini adalah secara kebetulan sahaja. Tetapi mazhab Syafi'i menjadi dalil sos sembahyang Jumaat 40 orang. Ini adalah dalil kebetulan, bukan dalil yang kukuh. Di sisi Imam Malik mengatakan bahawa bila kampung bermasyarakat, kampung hidup bermasyarakat, boleh sembahyang Jumaat bukan mesti 40 orang. Ini pendapat yang lebih kuat. Memasuki Madinah, hari paling bersejarah bagi Yathrib. Yathrib ialah nama asal Madinah dan penduduknya. Sejak itu Yathrib bertukar nama kepada Madinatul Rasul dan disebut secara ringkas dengan Al-Madinah.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan penduduk Madinah lelaki dan perempuan, orang dewasa dan kanak-kanak memenuhi jalan dan jendela rumah menyambut ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertakbir, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba. Allahu Akbar, Muhammad sudah tiba. Allahu Akbar, Muhammad sudah datang. Allahu Akbar, Rasulullah sudah tiba. Itu laungan dan ucapan mereka. Para wanita Ansar bergembira dengan menyebut, di mana orang Arab terkenal dengan syair dan sajak. Mereka menyanyikan syair, Tal'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'al lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Maknanya bulan purnama sedang mengambang di atas kita dari arah Saniyatul Wada'. Wajiblah kepada kita bersyukur apa yang diseru kerana Allah oleh yang menyeru. Wahai orang yang membangkitkan di kalangan kita, kamu membawa perkara yang mesti ditaati. Itu makna dia. Masing-masing kampung memegang tali unta tunggangan Rasulullah SAW dan mengajak baginda tinggal di kampung mereka dengan mendakwa kampung mereka kuat serta bersedia untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, biarlah ia berjalan ke mana saja ia mahu pergi kerana ia berjalan dengan diperintah oleh Allah. Masing-masing kampung heret untuk nak suruh duduk di kampung dia dan mengatakan kampung dia paling kuat, kampung dia paling gagah untuk mempertahankan Nabi SAW. Lalu Nabi kata, biar unta ni berjalan, fa innaha ma'murah, unta dia perintah oleh Allah di mana dia nak singgah. Mereka tak dibenarkan pegang unta itu, biar unta singgah kat mana. Apabila sampai di kampung Bani Najjar, unta itu berhenti dan duduk tersipuh ke bumi berhampiran dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Unta berhenti di situ, tempat masjid Madinah pada hari ini. Di situlah unta berhenti menjadi dhaif Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari tidak melepaskan peluang keemasan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Abu Ayyub Al-Ansari ialah sahabat yang rumahnya menjadi tempat singgah Nabi SAW ketika berhijrah di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari kubur dia di Istanbul, Turki. Kubur di Istanbul, Turki, kerana dia terlibat dalam jihad membebaskan Konstantinopel, Istanbul, dan dia mewasiatkan mayat dia ditanam di mana dia mati. Dan pada masa dia mati di medan perang, Istanbul belum lagi dibebaskan, masih lagi ditakluk oleh menjadi pusat kerajaan Kristian Bizantin. Ratus tahun lepas pada itu barulah Konstantinopel dibebaskan dan di kubur dia tu didirikan masjid. Apabila unta Rasulullah SAW berhenti berhampiran rumahnya, Abu Ayyub Al-Ansari mengambil peluang mempersilakan Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Dia terus mengambil barang-barang Rasulullah SAW untuk dibawa ke rumahnya. Sebaik saja mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW. Rasulullah setuju duduk rumah dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW menjadi tetamunya dengan menyatakan, apabila Rasulullah SAW tinggal di rumahku, kata Abu Ayyub, dia mahu tinggal di tingkat bawah, sedangkan aku dan isteriku Ummu Ayyub berada di tingkat atas. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, demi ibu dan ayahku yang menjadi barang ganti denganmu, kami tidak suka dan merasa bersalah besar kerana saya berada di atas sedangkan Rasulullah berada di tingkat bawah. Biarlah Rasulullah naik ke tingkat atas, kami boleh tinggal di tingkat bawah. Rasulullah bersabda, daku lebih selesa dan orang yang bersama daku juga lebih selesa berada di tingkat bawah dalam rumah ini. Nabi kata, aku nak tinggal di tingkat bawah. Tingkat bawah ni mudah berjumpa dengan orang. Abu Ayyub meneruskan ceritanya.
Oleh kerana Rasulullah SAW berada di bawah, kami sungguh merasa tidak selesa dan berhati-hati takut kalau mengganggunya. Tiba-tiba tempayan di atas rumah kami pecah. Terlanggul, terpayang, pecah terpayang. Lalu saya dan Abu Ayub mengambil satu-satunya kain hamparan kami untuk mengesat air agar tidak menitik ke atas Rasulullah SAW. Manakala aku turun ke bawah menjaga baginda dan meminta belah kasihannya supaya naik ke atas. Lalu baginda naik ke atas, kami juga menyediakan makanan untuknya. Setelah baginda selesai makan, hidangan dibawa bersama dengan sisanya. Aku dan isteriku bertayamum dengan bekah dan sisa untuk mengambil berkat, kata Abu Ayub. Bila Nabi aku tidak makan, bekah makan Nabi itu aku tayamum, sapu di tubuh aku kan untuk mendapat berkat. Di sini boleh bertabarruk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba pada satu malam kami menyediakan untuknya ulam bawang besar dan bawang putih. Setelah selesai Rasulullah makan, kami dapati baginda tidak menyentuh bawang besar dan bawang putih yang disediakan. Lalu aku berasa takut dan cemas dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tiap kali selesai makan, di kau makan, kami bertayamum dengan sisamu kerana ingin mengambil berkat. Tetapi apabila aku menyediakan bawang besar dan bawang putih, nampaknya engkau tidak menyentuhnya. Rasulullah SAW tidak memakannya sedikit pun. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku dapati bau yang tidak baik darinya, sedangkan aku seorang yang sentiasa bermunajat kepada Tuhan. Adapun kamu makanlah ia, yakni tidak ditegah, tidak diharamkan. Nabi tak makan bawang besar bawang putih, dan dia anggap makruh kerana mengeluarkan bau yang tidak molek, kerana Nabi sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Hijrah sebagai satu ujian, meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah yang terikat sebati dengan jiwa raga sejak dilahirkan ke dunia, adalah satu tekanan yang besar juga kepada jiwa seseorang. Di samping tempat baru pula penuh dengan cabaran untuk membina hidup baru, apatah lagi udara di Madinah berbeza dengan keadaan di Mekah. Ada di kalangan sahabat muhajirin yang mengalami demam. Rasulullah SAW sentiasa memberi semangat kepada mereka dengan janji-janji dari Allah. Di antaranya kelebihan orang yang sabar menghadapi sakit dan kesulitan di Madinah, mestilah mendapat syafaat pada hari kiamat dan diberi kelebihan syahid. Di samping Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah kerana cuaca di Madinah berlainan dengan cuaca di Mekah. Di Madinah sejuknya sangat kuat dan panahnya sangat kuat, lebih pada Mekah lagi, menyebabkan sahabat-sahabat yang berhijrah sakit, banyak yang demam. Sudah rindu pada kampung halaman, pada keluarga yang ditinggalkan, sakit pula. Maka Nabi memberi semangat kepada mereka dan Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah أو أشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها bagi dari pangha حماها واجعلها بالجحفة رواه البخاري ومسلم وأحمد. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami kasihkan Madinah sebagaimana kami kasihkan Mekah, dan lebih darinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dia tempat yang sihat. Berkatilah kepada kami cupoknya dan gantangnya, dan pindahkanlah wabak demamnya, jadikan dia di Juhfah. Ini doa Nabi untuk mengeluarkan penyakit dari Madinah. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al bil madinati dha'fai ma ja'alta bi Makkah min al-barakah. Rawah al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah berkat di Madinah 2 kali ganda dari apa yang telah engkau jadikan di Mekah. Ini doa Nabi kepada Madinah. Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina
wa fi thimarina wa fi sa'ina barakatan ma'a barakah. Allahumma inna Ibrahim abduka wa nabiyyuka wa khaliluka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka bil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Rawahu Muslim. Artinya, Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami berkat di negeri kami Madinah, berkat berbuah-buahan kami dan gantang kami, berkat di samping berkat, ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya Ibrahim hamba-Mu, Nabi-Mu dan kekasih-Mu, dan sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan kekasih-Mu. Dia pernah berdoa untuk Mekah dan aku berdoa untuk Madinah. Seperti dia doakan untuk Mekah dan sepertinya juga engkau kurniakan. Ini doa Nabi kepada Madinah dan penduduknya. Begitulah juga orang-orang Ansar yang menerima saudara-saudara mereka Muhajirin, memikul bebanan dengan janji kelebihan dari Allah. Kepada mereka semua Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kelebihan di dunia dan di akhirat. Kerana mendapat kelebihan menjadi generasi pertama menegakkan Islam, menghadapi ujian dan cabaran dengan penuh keyakinan kepada janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak dilihat dengan mata. Penduduk Madinah juga mendapat kelebihan kerana mereka menerima Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang hijrah. Mereka percaya pada Islam dan percaya Islam akan menang, walaupun mereka tak nampak lagi bila menangnya. Kemenangannya tak berlaku zaman Nabi sepenuhnya, berlaku zaman Khulafa Rashidin, sehingga generasi yang pertama sebahagian besarnya mati. Demikianlah berlalunya marhalah Makkiyah yang penuh dengan pengajaran, perekat Mekah yang penuh pengajaran. Walaupun tiada tindak balas secara berdepan menentang jahiliah yang menghalang cita-cita Islam, tetapi marhalah peringkat ini berjaya membina pelupur utama, generasi gemilang yang berjaya mempertahankan akidah sehingga bersebati di dalam diri. Ayat-ayat yang diwahyukan di peringkat ini berkisah mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan mengenal Allah, memberitahu hari akhirat dan mengenal jahiliah, sama ada secara totok dan kisah-kisah zaman dahulu. Itu Quran yang diturunkan di Mekah. Quran yang diturunkan, surah-surahnya berkait dengan akidah untuk menguatkan beriman kepada Allah, percaya pada akhirat dan menceritakan perjuangan Nabi-Nabi dan umat zaman dahulu yang ditolong oleh Allah dan menceritakan umat yang dibinasakan oleh Allah. Semua yang diwahyu dan pelaksanaan secara praktikal oleh Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum secara dengar, taat dan bersedia apa sahaja untuk dikorbankan. Perkara ini bermula dari menerima wahyu yang pertama. Dari kali pertama mereka menerimanya sehinggalah berlakunya hijrah dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Semuanya itu menunjukkan satu kemenangan telah dicapai, sama ada di kalangan mereka yang hidup dan dapat berhijrah bersama-sama Rasulullah SAW, atau mereka yang syahid tidak sempat dengan hijrah. Semuanya mencapai kemenangan, yaitu kemenangan iman di dalam diri yang melayakkan mereka memikul amanah yang lebih besar. Bukan sekadar di lembah Mekah untuk berdepan dengan dunia seluruhnya, maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala menerima keislaman mereka di Mekah dalam tempoh yang hanya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Dan seterusnya ia memerintah dengan hijrah dan memilih Madinah sebagai tempat hijrah, di mana dia juga yang maha mengetahui hikmatnya. Mengapa dipilih Madinah? Allah yang tahu sebab. Kepada kita pewaris ajaran Rasulullah SAW yang meneruskan perjalanannya mestilah juga mengkaji dengan penuh iktibar dan mengambil pegangan yang teguh. Wallahu a'lam.